topografi. Okey. So kita nak mentafsir peta topografi. Sekiranya diberi sebuah peta topografi seperti ini, okey, cikgu tahu kamu semua tak ada lagi buku teks, but don't worry. Okey, bab-bab yang mudah ini kamu boleh lihat nanti bila kamu dah dapat buku teks. Topografi. Topo tu apa? Topografi ni sebenarnya adalah sebuah peta yang akan menunjukkan segala ciri-ciri yang ada di sesuatu kawasan. Maknanya topo tu maknanya berkaitan dengan aktiviti yang ada. Aktiviti dan bentuk muka bumi yang ada di sesuatu kawasan. Itu sebenarnya. Dia berbeza dengan peta jalan raya. Peta jalan raya dia tak akan tunjuk kawasan getah, kawasan sawah padi. Dia tak tunjuk. Peta jalan raya memang tak. Tetapi kalau peta topografi, dia detail. Topografi tu bukan topi Cikgu Rafi. Bukan. Bukan. Itu semua, segala-galanya itu adalah fitnah. Fitnah belaka. Kan? Kan? Mereka dah lama merancang, kita je yang lalai. Lain macam. Okey, baik. So, okey. Jadi, kita lihat sebenarnya risau. Okey, baik. So, kita lihat tentang sebuah peta topografi. Baik, macam mana nak mentafsir peta topografi untuk mengenal pasti dan menghubung kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan ciri pandang darat budaya. Kita nak kaitkan dia lah, pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. So macam mana tu? Selain daripada itu, peta tersebut kita akan dapat menentukan taburan penduduk, kedudukan dia dan pola pertempatan. Maknanya sekali imbas kita tengok, kita tahu dah apa yang ada kat peta ni, macam mana dia punya kedudukan dia, macam mana pertempatan dia, kita dah tahu. Ini yang hebatnya. So, bagaimana nak mentafsir? Kita lihat di sini, iaitu perhatikan peta. Mula-mula sekali bila kamu dapat peta topografi, kena ingat kadang-kadang peta topografi ni keluar dalam soalan PT3. Dia memang bagi peta tu, so kamu kena tengok apa yang ada kat situ. Iaitu perhatikan peta secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kawasan kajian. Tengok dulu, apa yang kamu simpulkan daripada peta tadi. Lepas itu, kamu kena kenal pasti manakah ciri pandang darat fizikal dan manakah ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam peta itu. Kemudian, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. Kemudian tafsirkan peta topografi tersebut menggunakan maklumat dan bukti yang terdapat dalam peta. Senang je sebenarnya. Macam ni. Jom kita tengok. Tadi kan, yang ini peta topografi. Jom kita tengok sama-sama. Cara dia macam mana tau? Macam ni. Bila kamu tengok peta ni, kamu sekali imbas kamu tengok, kamu tengok jalan raya. Jalan raya. Kemudian kamu tengok, paling penting kamu kena tengok iaitu kawasan dia dulu. Iaitu kamu perasan tak tengok dia punya bentuk muka bumi. Di kawasan daripada sini, perasan tak? Sampailah ke bawah ini. Di sebelah sini, nampak tak? Kawasan yang cikgu tandakan ini semuanya ada kontur. Perasan tak? Kalau ada kontur bermakna, kawasan kontur itu bermakna kontur itu adalah kawasan yang berbukit bukau. Maknanya kamu kata apa? Ini kawasan berbukit bukau. Yes, ini kawasan berbukit bukau. Sebab apa? Sebab ada garisan kontur. Baik. Kemudian, kalau kamu tengok keseluruhan, kawasan-kawasan lain tak ada garisan kontur. Bermakna kawasan-kawasan yang ini, yang terdapat di semua yang lain ini, itu adalah kawasan bukan dataran,
tetapi dia dipanggil kawasan tanah pamah. Tanah pamah. Maknanya tanah yang rata. Ya, betul. Itu kesimpulan kita. Itu tanah pamah. Kemudian yang kita berjalur-jalur itu, itu tanah tinggi. Ataupun kita mungkin bukan buat tanah tinggi, tapi tanah yang beralun. Beralun. Dan juga ada tanah tinggi juga, ada tanah tinggi. Baik. So itu kesimpulan kita dah buat. Atas tu tanah pamah, bawah tu tanah tinggi. Kenapa? Bawah tu ada kontur, yang atas tu tak ada kontur. So itu dah kita dah ambil satu. Baik, kemudian kita buat tafsiran seterusnya. Okey, cikgu padam. Okey, so sekarang kita dah tahu tanah pamah dengan tanah beralun. Apa beza beralun dengan tinggi? Beralun dia beralun-alun, tapi dia tak tinggi sangat. Dia tak tinggi. Dia cuma beralun tu maknanya berbukit bukau, tapi dia tak tinggi. Kalau katakan apa beza bukit dengan gunung, bukit ni dia punya ketinggian bawah 1000 meter. 1000 meter ke bawah itu masih lagi bukit. Tapi kalau 1000 meter ke atas baru dipanggil gunung. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, macam bukit ni kan, ada bukit 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 kau nak pergi mana? Bukit bukit. Bukit. Jadi bukit itu kamu nampak tak ada tanda segitiga tu, yang titik tu. Perasan kan yang ini kan? Bukit tu, Bukit tu, dia punya ketinggian 666. Yes, dan di situ ada stesen trigonometri. 666. Itu ketinggian, tidak ada kena-mengena dengan syaitanir rajim ataupun dajjal dan sebagainya. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Baik, itu perbezaan tanah beralun dan juga bukit. Baik. Kemudian kalau kamu tengok di sini, iaitu kamu perasan tak bahawa yang di sini adalah kawasan padi sawah. Ni padi sawah. Dan di kawasan sebelah kanan ini ialah paya nipah. Nampak tak? Paya nipah kan? Bermakna apa? Kamu perasan tak bahawa ini kalau padi sawah, ini adalah ciri pandang darat fizikal ke budaya? Kalau sawah ni, ciri pandang darat fizikal ke pandang darat budaya? Kalau betul, dia budaya. Betul, budaya, sebab buatan manusia yang tanam. Kalau padi sawah, manusia yang tanam, bermakna itu budaya. Tetapi kalau paya nipah yang ini, ciri pandang darat fizikal ke budaya? Kalau paya, fizikal. Sebabnya itu semula jadi. Tuhan yang ciptakan kawasan itu, bukan manusia yang buat. Apa different padi sawah dengan sawah padi? Bagus soalan itu. Padi sawah ialah pokok padi yang ditanam di sawah padi. Pokok padi. Padi sawah ialah pokok padi tu. Sawah padi ialah petak-petak sawah tu. Itu beza dia. Sawah padi yang petak-petak, padi sawah ialah padi, pokok yang ditanam di situ. So dipanggil padi sawah. Itu beza dia. Kan? Jadi sekarang faham kan? Itu beza padi sawah dengan sawah padi. Gitu. Ya, betul gitu. Okey. Baik. Jadi inilah dia berkaitan dengan sawah padi. Dan juga ada juga kawasan ciri pandang darat fizikal, iaitu ada paya nipah. Di bawah ni pula, kalau kamu perhatikan betul-betul, ada juga kawasan sawah padi, tetapi diselang-selikan dengan simbol ini. Nampak tak simbol ni? Simbol apa ni? Ini adalah simbol getah. Getah bukan pokok. Dia getah. Ni dia. Simbol getah. So kita tahu bahawa kalau pokok getah dia akan ditanam oleh manusia.
Bermakna getah adalah ciri pandang darat budaya. Sebab itu, so ini ladang Bukit Oh. Nampak tak ada getah. Kemudian ini ladang Baharu. Ladang Baharu ada apa? Ada getah juga. Okay, so ini ladang-ladang getah. Ciri-ciri budaya. Baik. Kemudian kita dah nampak yang itu. Kemudian kamu nampak tak? Okey, satu lagi unsur yang penting. Okey, di sebelah sini ada hutan. Tapi apa beza Tuhan menanam pokok dan manusia menanam pokok? Okey. Okey. Beza, okey. Sebab paya bakau. Bukan. Bukan pasal magic. Okey, Tuhan sebenarnya menanam pokok. Bukan Tuhan menanam pokok, tetapi Tuhan tu create pokok itu supaya tumbuh di kawasan itu. Tuhan create. Manusia tak create pokok. Manusia hanya ambil benih dan tanamkan dia. Tuhan tak, Tuhan dia create. Itu beza. Beza Tuhan dengan manusia. Yes. Tak ada. Dia tak ada magic. Tuhan memang tak ada magic. Tuhan memang so powerful. Okay. Baik. So, ayam ke telur dahulu? Okay. Sebenarnya jawapan tu senang je. Kalau ada orang tanya, daripada dulu orang tanya, ayam ke telur dulu? Sebenarnya, ayam dulu. Sebab, bila ada ayam, ada keturunan. Ada telur. So, telur akan lahirkan anak ayam. Anak ayam yang akan rujuk kepada ibu ayam. Jadi itu dia. Serupa juga macam manusia. Okay. Siapa mula-mula manusia? Adam. So Adam ada ibu? Tak ada. Adam ada bapa? Tak ada. Itu yang sekarang. Yang first, ayam tu datang daripada telur. Betul. Tetapi sebelum yang the first one, the first one confirm lah dia lahir ayam saja. Boleh faham? Nampak tak? Apa spesies ayam pertama di bumi? Ain Zulaikha. Baik. Ayam Ain Zulaikha. Ayam keturunan dinosaur. Baik. Risau. Okey, baik. Kita teruskan. Okey. Baik, seterusnya kita nampak tak? Okey, banyak rumah-rumah. Ingat bukan ayam dulu. Santai jelas, ayam dulu. Confirm ayam. Okey, baik. So kita tengok yang hitam-hitam tu, kotak-kotak hitam tu rumah pertempatan. Nampak tak bahawa pertempatan yang paling banyak berada di kawasan ini? Okey, iaitu di Pekan Jabir. Kenapa Pekan Jabir ini banyak pertempatan? Kerana ada segala kemudahan. Seperti pejabat daerah PD. Kemudian ada pejabat pos PP. Kemudian ada BP, Balai Polis. Kemudian ada sekolah, ada klinik. Jadi sebab itu penduduk tertumpu di kawasan itu. So, rumah-rumah di sini pertempatan dia padat. Manakala bukan BP, bukan Blackpink. Kalau ada peminat Korea yang Blackpink, sila keluar daripada kelas. Tak adalah. Kan? Come on lah, kita rockers lah. Kita rockers, takkan main Blackpink. Okay, baik. So, kan, blood pressure dan Nisha. Okay. Tak minat typo. Okay, baik. Jadi, itu cara kita tafsirkan peta topografi. Okay, jadi kita boleh tengok bagaimana peta topografi ini dia menunjukkan kawasan Jertih. So, bagaimana dia buat tafsiran? Tafsiran dia begini. Contoh tafsiran dia. Dia mulakan dengan ayat peta topografi menunjukkan kawasan Jertih. Ciri pandang darat fizikal. Dia baca dulu Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan peta ialah ada sungai, betul. Ada hutan dan juga ada paya nipah, betul. Maknanya ada apa? Ada sungai. Ini ciri pandang darat fizikal. Ada sungai yang ini. Kemudian ada paya nipah, betul. Dan juga ada hutan, betul. So dia explain dulu ciri pandang darat fizikal. Manakala
ciri pandang darat budaya di kawasan peta terdiri daripada ada jalan raya, ada ladang getah, sawah padi, pertempatan, jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos dan balai polis. So dia dah mentionkan kat situ. Baik. Kemudian dia buat kesimpulan. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah. Nampak tak? Kan kita dah bincangkan awal-awal tanah pamah yang rata sebahagian besar. Kecuali di sebelah barat dayanya. Yang merupakan kawasan tanah tinggi. So sebelah barat daya yang mana cikgu? Barat daya yang inilah kan. Nampak tak kalau kita buat kalau kita buat tanda arah utara dan selatan, maka kawasan ini ialah barat daya. Betul tak? So ini adalah kawasan barat daya. Jadi barat daya ini banyaknya kawasan-kawasan tanah tinggi. Nampak tak? Itu cara bagaimana dia menentukan arah kawasan. Okey, baik. Kemudian kita lihat juga kawasan tanah pamah. Apa yang dia cerita? Tanah pamah tu ada apa? Ya, kawasan tanah pamah. Okey, tanah pamah digunakan untuk pertempatan, maknanya ada rumah-rumah, kemudian ada pengangkutan jalan raya dan juga ada pertanian iaitu sawah padi. Manakala kawasan tanah beralun yang bersaliran baik. Yang bersaliran baik ni bermakna yang tidak bertakung air. Maknanya air tak bertakung kat situ, tu bersaliran baik, digunakan untuk penanaman getah. Dan saliran utama ialah Sungai Nering. So dia mentionkan, nampak tak? Di kawasan peta tu, inilah dia. Kalau kita nampak, ini adalah Sungai Nering. Kita follow ni Sungai Nering. Kemudian tidak ada kawasan air yang bertakung di kawasan ini. So sebab itu kawasan beralun ini ditanam dengan getah. Ada getah-getah ni. So itu cara dia punya mentionkan dia. Cara dia explain. So berdasarkan peta, kita boleh buat kesimpulan Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk-penduduk di sini ialah pertanian. Sebab apa? Sebab banyak kawasan padi sawah dan juga getah. Tanaman yang diusulkan ialah padi sawah dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai di kiri dan kanan sungai dan tanah pamah seperti di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang. Misalnya ladang Bukit Oh. Kalau kita lihat kat sini, kan tanaman getah kan. Tanaman getah di kawasan ini. Kalau kita lihat, kita pandang balik. Kawasan getah ditanam di kawasan kawasan yang beralun di ladang Bukit Oh. Dan juga di ladang Baharu ni, di kawasan tanah pamah juga tanam getah. So itu cara kita tafsirkan dia. Pekan Jabir. Pekan Jabir ini menjadi pusat tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Kamu semua dah belajar kan? Pola pertempatan berpusat, berselerak, berjajar, berkelompok. Dah belajar kan? Dah kan? Masa form 1. Yes, betul. Baik. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, klinik, balai polis dan pejabat pos. Pertempatan berkelompok terdapat di ladang Baharu dan pertempatan berjajar terdapat ya ke? Di segi 4 grid 6605. Jadi sebenarnya macam ni. Untuk pertempatan, cikgu mungkin lupa nak mentionkan pertempatan. Pertempatan sebenarnya kalau kamu nak tengok, ini kita tahu kalau Pekan Jabar dia tertumpu di simpang 3 kan, simpang 3, simpang 4 bandar kan. So ini adalah pertempatan berpusat.
Kemudian kalau kita nak cerita pertempatan berjajar, okey, ni simpan 3 lah. Okey, pertempatan berjajar di sini. Di sekitar kampung sawah ni, ini berjajar. Ini dikatakan sebagai pertempatan berjajar. Maknanya, okey, pertempatan di sepanjang jalan raya. Kemudian kamu juga belajar tentang pertempatan berkelompok. Inilah dia contoh pertempatan berkelompok, iaitu di ladang baharu. So ada kelompok sikit kat sini, ada kelompok sikit dekat sini, ada kelompok sikit dekat sini. So ini adalah pertempatan berkelompok. Okay. So itulah contoh-contoh pertempatan berkelompok di ladang baharu. So kita telah lihat, okey, iaitu 3 pertempatan, iaitu berpusat, okey, berkelompok dan juga berjajar. So inilah cara bagaimana tafsir. Okey, macam mana nak kira rujukan grid untuk pertempatan? Okey, bagus soalan tu. Kalau nak kira rujukan grid untuk pertempatan, kebiasaannya, let's say lah, kalau pertempatan ladang baharu, biasanya ladang baharu ni, okey, pertempatan untuk kira rujukan grid, kita ambil ladang baharu ni. Kalau katakan pertempatan ladang baharu, kita ambil rujukan grid 4 angka. Kita tak pakai 6 angka. So sebab kalau pertempatan dia banyak, pertempatan dia luas, so kita ambil rujukan grid 4 angka. So kalau katakan pertempatan di ladang baharu, so kita boleh ambil rujukan grid dia, iaitu berapa rujukan grid untuk ladang baharu? Berapa? Sila bagi tahu cikgu. RG berapa? RG berapa? Siapa boleh bagi tahu? RG 68. Ya, 6802. Yes. RG 6802 pertempatan. Yes. Itu cara bagaimana untuk kita tafsir. Sebab dia pertempatan dia luas, so kita kena pakai 4 angka. Kita tak boleh pakai 6 angka. 6 angka ni boleh kalau kita nak guna, iaitu contohnya kita nak cari tempat yang spesifik. Seperti apa? Seperti stesen trigonometri ini, Bukit Oh. Nampak tak Bukit Oh ni? Okey, ini dan kita buat begini. Okey. Dan kita cari spesifik dia. Berapakah rujukan grid? 6 angka bagi Bukit Oh. Bukit Oh. Berapa agaknya dia? Agak-agak lah. Agak-agak berapa? Agak-agak berapa tu? Bukit Oh. RG berapa? RG 8. No. Kita kena ambil 64 dulu kan? Kalau plus minus, cikgu tengok kat situ. Kalau kita tengok betul-betul okey. 646. Yes. Okey. Kita akan kata dia 646. 646 ataupun 647. Kemudian 03 berapa? Dia tak sampai 5 lagi tu. So dia sampai 4. Betul tak? So kita kata 034. Dia gitu. Nampak tak? Okay. Ini RG untuk apa? Untuk okay, stesen trigonometri Bukit Oh. Ya gitu. Betul gitu. Kalau macam cikgu kan, cikgu biasanya akan buat anggaran sahaja. Sebab anggaran cikgu mudah saja. Kalau tengah-tengah ni mesti 5. Ni mesti 5. Okey. Dan kalau tengah-tengah di sini, ini pun mestilah 5. Tengah-tengah tu 5. So kita nak tengok dia terlebih ke dia terkurang. Tu je. Ya betul. Kalau satu rumah je boleh gunakan rujukan grid 6 angka. Yes. Nampak tak? So cara untuk kita buat anggaran iaitu kita kena cari dia punya titik tengah. Sebab titik tengah mesti 5. So kita boleh anggarkan dia ni terlebih 5 ke terkurang 5. Kalau terlebih 5 bermakna kita plus minus dia 6 lah. 6 atau 7. Begitu juga kalau macam yang ini. Okay. So dia tak sampai lagi 5. So ini 4 ni. Sebab itu RG 64604. Ya betul, ini textbook. Betul Kisha. Ini textbook. Okay. Cikgu memang boleh conteng sebab cikgu boleh padam. Korang jangan conteng ya. Jangan conteng buku teks korang. Okay. 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 Jadi
Itu cara bagaimana untuk mencari rujukan grade 6 angka. So itulah cara-cara bagaimana untuk membaca peta topografi. Cikgu, Ya. Yeah. masa masa buat tafsiran tu dia specifically kena buat perenggan kan? Ya, yeah, betul. Dia kena empat ke? Oh, Ya, sebaik-baiknya dia adalah empat, kita kata ada empat perenggan lah. Okey, iaitu mula-mula sekali yang ini cerita tentang pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Kemudian di sini akan mentionkan tentang kegiatan ekonomi di kawasan tanah tu. Okey, kegiatan ekonomi. Kemudian di sini pula jenis-jenis tanaman ataupun jenis pekerjaan pun boleh juga kat sini. Dan yang terakhir perenggan ini iaitu tentang pertempatan. Dia terbagi kepada empat. Okey, iaitu ciri pandang darat kat atas ni, kemudian bentuk muka bumi, kemudian juga kegiatan ekonomi, dan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan kawasan-kawasan pertempatan. Itu secara umumnya lah. Secara umumnya. Tapi sebenarnya jarang soalan tanya tentang peta topografi. Okey, kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar sekejap 2 minit. Ah. Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan asar ya. Okey, baik. So, kita nak sambung berkaitan dengan bagaimana mentafsir peta topografi. Okey, so kita lihat di sini. Contohnya peta ulu pendang ni. Okey, soalan dia, senaraikan 3 kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di dalam peta. Jom kita tengok zoom. Okey, so sekarang cuba kamu bagi tahu, apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk-penduduk di kawasan ini? Ya. Apa kegiatan ekonomi dia? Macam mana nak tahu? Okey, pertanian. So, apakah pertanian yang dia buat? Pertanian apa? Okey, getah. Betul, ini. Okey, getah. Kemudian ada penanaman padi. Ya, padi di sini. Okey, getah di sini, padi di sini. Okey, ya. Kemudian ada tak yang lain, aktiviti yang lain? Tak ada. Ada lagi satu. Ada satu lagi. Ni. Ni. Apa ni? Cikgu tak boleh ke kita kata nelayan? Tak boleh. Tak boleh kata nelayan. Ya, ini kelapa sawit. Bukan kepala sawit, pandai? Kelapa sawit. Kepala sawit. Tak ada. Kemudian perikanan tak boleh. Walaupun ada sungai, namun kita tak boleh kata ianya sebagai aktiviti utama. Ingat yang dia cari ialah kegiatan ekonomi aktiviti utama. Kelapa sawit. Kelapa sawit tu ialah buah kelapa sawit. Tak pernah tahu kelapa sawit? Danish Anaki tak tahu kelapa sawit? Ya, memanglah di mana air, ada air. Ya, oil palm oil. Di mana ada air, di situ memang ada ikan. Tapi tak semestinya di situ ada ikan. Di situ juga kau nak menangkap ikan. Tak ada. Kelapa sawit yang ketok tu kan cikgu? Bukan. Kelapa sawit tu yang tak adalah tinggi mana pun. Tapi memang kelapa sawit lah. Dan dia buah-buah sawit tu. Dia memang kelapa, banyak kelapa bang. Okey, ada kelapa pantai, ada kelapa Bali, ada kelapa ada kelapa lah. Dan kemudian ada kelapa sawit. Kelapa sawit tu yang menghasilkan minyak sawit. Balik kampung nanti mesti 100% akan jumpa. Confirm kampung kat mana? Kampung kat mana tu? Kampung kat mana? Kalau kata kampung dekat KL memang takkan jumpa lah. Memang takkan jumpa. Okey. Baik. So, kelapa sawit tu repair dia macam mana? Repair dia begini. Okey. Ya. Tu cikgu. Okey.
Iaitu ropai dia begini. Ni nak tunjuk ni dia. Ini. Nampak tak? Ini buah kelapa sawit. Nampak ni? Ni kelapa sawit ni. Kelapa sawit ni kalau hijau dia tak masak lagi. Okey. Ya, tapi kalau dia dah kuning, dia dah merah-merah ni, ini sesuai. Dan buah ini bukan untuk dimakan ya. Dia akan ambil untuk diperah, untuk dijadikan minyak. Ada orang curi cikgu. Confirm lah mahal sekarang. Sekarang mahal. Buah-buah ni mahal. Iaitu sekarang ni harga minyak kelapa sawit yang mentah minyak kelapa sawit yang mentah di Malaysia, harga dia mencecah RM5,000 untuk 1,000 kilogram. 1,000 kilogram harga dia RM5,000. Bayangkanlah. Jadi memang mahal dah sekarang. Murahnya boleh untung. Ya, memang boleh untung. Bukan harga minyak kereta naik ke cikgu. Kenapa minyak kelapa sawit yang mahal? Minyak kelapa sawit mahal sebab permintaan tinggi. Penawarannya rendah. Maknanya supply dia sikit, permintaannya tinggi. Harga minyak kereta memang naik. Sebab apa? Sebab juga permintaan tinggi. Minyak sawit, minyak petroleum tak banyak dah nak habis. Sebab itu harga dia meningkat. Itu berkaitan dengan ekonomi. Okey. Baik. So, kita dah lihat sawah padi, kemudian kita dah tengok getah, kita dah tengok kelapa sawit. Baik. Okey. Untuk kereta memang wujud kan? Ya, memang ada teknologi. Malaysia ada pernah buat kereta yang bergerak menggunakan minyak kelapa sawit. Memang ada. Cuma belum dikomersialkan lagi. Belum. Okey, baik. Cuba kita tengok jenis pertempatan. Baik, kalau anda lihat di sini, apa yang boleh kamu katakan tentang pertempatan yang terdapat di kawasan Kampung Rumbia? Ni, kawasan Kampung Rumbia ni. Kamu nak kata apa ni? Adakah pertempatan berpusat, berjajar, ataupun juga berkelompok, ataupun berselera? Okey, baik. Sebenarnya dia adalah boleh dikatakan boleh dikatakan sebagai berpusat. Boleh dikatakan berpusat. Kerana apa? Dia tertumpu kepada kawasan Simpang 3 ni. Ni Simpang 3 ni kan. Dia tertumpu di kawasan Simpang 3 ini. Jadi dia boleh dikatakan berpusat sebenarnya. Kalau yang berselera tu seperti ini. Okey, kalau kamu tengok seperti kawasan yang ini. Ini berselera. Di mana tidak ada jalan raya, kemudian tidak ada jalan yang menghubungkan rumah-rumah ini, tetapi dia berjarak-jarak. Jarak dia jauh-jauh. Kalau yang ini dalam Kampung Rumbia ini jarak dia rapat-rapat. Jadi kita kata itu masih lagi berpusat. Masih lagi berpusat. Kalau yang macam ni, ini pun sebenarnya berpusat. Ni masih lagi berpusat. Kalau nak kata yang berkelompok, berkelompok tu macam ni. Ini kelompok. Cikgu tunjukkan ya kelompok. Kelompok tu di sini. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini berkelompok. Ini berkelompok ya. Dan juga kalau yang ini Kampung Mesra ni, ini adalah berjajar sebab dia bina sepanjang jalan raya. Begitu juga yang ini, berjajar sepanjang jalan raya. Kalau dia duduk di akhir jalan baru kelompok ke? Itu kalau dia jalan baru kelompok ke? Dia boleh dikatakan hujung jalan pun kelompok. Okey, pun dikatakan sebagai kelompok. Jadi itulah dia pertempatan yang ada. Dan kemudian kamu boleh kata bahawa apa? Sebahagian besar kawasan ini
tanah pamah ke tanah beralun? Bagi tahu cikgu. Sebahagian besar kawasan ini tanah pamah ke tanah beralun? Ya, tanah beralun, iaitu sepanjang kawasan ini semuanya beralun. Bukan berayun. Bukan berayun ya, beralun. Berayun lain. Berayun tu dia macam mangkuk ayun. Dia bukan. Dia bukan mangkuk ayun. Okey. Baik. So, itu adalah beralun. Dan hanya di kawasan, sedikit kawasan, di kawasan ini sahaja yang kita katakan sebagai kawasan tanah pamah. Okey, dan ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk-penduduk di kawasan tanah pamah dan juga ada kawasan padi sawah. Penanaman padi sawah. Baik, nak tanya, ini apa ni? Siapa tahu ni apa ni? Yang macam gigi tajam-tajam ni. Okey. Ingat, itu adalah benteng, bukan benten. Benten tu yang macam tu, yang macam ni kemudian jadi alien. Jadi alien. Itu benten. Ini bukan benten, ini benteng. Okey. Okey, gigi jambatan. Jambatan ada gigi Jambatan ada gigi. Okey, baik. Santosh Das, baik. Jambatan ada gigi, baru ku tahu. Okey, baik. Okey. Baik, di sini juga ada balai polis dan ada sekolah. Ni balai polis dan ada sekolah. Dan di sebelah kawasan. Kawasan apa ni? Okey. Kalau kita buat tanda arah, okey, kita buat tanda arah macam ni. Okey, macam ni. Kemudian macam ni. Okey. So, kawasan yang ini. Kawasan yang ini penuh dengan kawasan tanah tinggi. Tak, benteng sebenarnya tanah tinggi. Tanah tinggi yang menghalang air sungai daripada masuk ke sawah padi. Itu benteng. Dia tanah tinggi. Tanah tinggi yang dibentuk, yang dibina oleh manusia untuk menghalang air sungai daripada masuk ke dalam sawah padi. Itu benteng. Dan juga kalau kamu lihat di sini, okey, kawasan ini adalah kawasan tanah tinggi. Perasan tak? Kawasan tanah tinggi. Ini arah apa ni? Ini daripada arah mana? Timur laut. Ya, betul. Timur laut. Betul. Timur laut, kawasan ini ada kawasan tanah tinggi. Baik. Dan kemudian kalau kita tengok kawasan yang ini pula, ada tanah pamah. Itu kawasan apa tu? Arah mana ni? Arah mana yang cikgu buat tadi tu? Yang ini? Barat laut. Ya, ini adalah barat laut. Benteng dalam English apa ya? Apa ya dalam English benteng ni? Lupa lah. Okay. Wall ke dam? Lebih kurang lah kot. Dam empangan kan? Dam empangan. Lebih kurang lah, plus minus macam tu lah. Bukan dam. Bukan Kuan. Ban. Mungkin ban. Ban. Mungkin ban lah. Ban ke? Serius lah? Apa ban? Fortress tu kubu pertahanan. Serius lah? Takkan ini dipanggil kubu pertahanan? Ban kari ayam. Okey. So, ini ada benteng untuk menghalang air sungai daripada masuk ke dalam padi sawah. Itu. Okey. So, itu cara bagaimana untuk mentafsir peta ini. Okey. Baik. Timur laut peta. Okey. So, soalan dia tanya, pada pendapat anda, mengapakah tiada pertempatan dibina di kawasan timur laut peta? Kenapa tak ada orang yang tidak ada orang yang tinggal di kawasan ini, iaitu timur laut? Kenapa tak ada orang yang tinggal kat sini? Kerana kawasan ni kawasan apa? Kawasan, siapa tahu? Kawasan hutan. Kawasan tanah tinggi. Tanah tinggi dan hutan tebal. Kamu boleh mentionkan tu. Kawasan tanah tinggi dan hutan tebal. Tak ada.
Kata Ngau Sambung, apakah membuat peta di bandar lebih susah? Ya, kalau peta di bandar lebih padat. Peta di bandar lagi penuh dengan titik-titik hitam. Lepas tu hutan, jangan cakap tebal, lepas tu hutan sedih. Apa benda kau ni dah? Aku makin tak faham lah budak-budak form 2 ni kan. Apalah masalah budak-budak form 2 ni. Okey, baik. Dengan membaca tafsiran peta ini, maka kita telah pun tamat bab yang kedua, iaitu peta topografi. So, apa yang kita belajar dalam bab kedua ini, iaitu kita dah belajar tentang rujukan grade. Rujukan grade terdiri daripada 2, 4 angka dan 6 angka. Kemudian kita dah lihat pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Serta kita telah lihat bagaimana untuk mentafsir peta topografi dengan lebih mudah. Apa Jack Sparrow buat kat hutan yang petang yang indah ini? Saja lepak-lepak. Ya, saya belajar yang ada banyak jenis kelapa. Betul. Ada banyak jenis kelapa dan dalam kelas ni ada banyak jenis kepala. Ya, macam-macam kepala ada dalam kelas ini. Okey. Jadi kita harus buat apa? Kita harus paling utama, yang paling penting, sabar je lah. Kan. Yelah, macam kita ada kepala, macam Sasi ada, macam Danish, macam Hasan, macam Adam, Danish, Dia, Widian, macam Anci, Arif, Ashraf, Daing, Zafran. Macam tu lah. Macam tu. So, cikgu, kalau kita berfikir luar kotak, apa dalam kotak? Dalam kotak sebenarnya adalah fikiran yang dah standard. Dah standard. Yang dah biasa. Contoh. Contoh kalau pemikiran dalam kotak kan. Bila kita tengok Lily, Lily pelajar kita ni, okey, dengan ada dia tangan pegang pokok-pokok bunga kan. Dalam kotak kita kata apa tau? Okey, mestilah budak perempuan ini nak tunjuk bahawa dia suka pokok bunga. Macam tu. Itu pemikiran dalam kotak. Tapi kalau pemikiran dalam luar kotak, kita kata apa? Lily ni sebenarnya orang yang sukakan semula jadi. Bagus dia. Kemudian kita akan kata dia ni memang sukakan keindahan alam sekitar. Itu luar kotak. Kalau terlebih luar kotak, ya betul. Kalau terlebih luar kotak, dia kata apa? Lily ni bukan orang, Lily ni pokok. Lily pokok. Itu terlebih luar kotak. Itu bukan luar kotak, tu luar rumah. Tu pemikiran luar rumah. Sila keluar sekarang. Okay. Sila keluar sekarang. Tu pemikiran luar kotak dan luar rumah. Jahanam. Risau. Okey. Baik. Okey. So itu pemikirannya. Okey. Baik. Jomlah kita berehat. Okey, nanti pada minggu depan kita akan buat latihan dan kita masuk bab seterusnya, bab 3. Guys, take care. Okey, jaga diri elok-elok. Okey, jauhi diri anda daripada tempat-tempat yang sesak supaya dapat mengelakkan daripada COVID-19. Jaga diri baik-baik guys. Cikgu pernah form 1 ke? Kau ni kan soalan kan macam cikgu pernah ke jadi baby? Kau ni kan risau. Okay, baik. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye sama. Bye. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Bye. Cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Have a nice sleep. Thank you. Okay. Bye. Bye, Daing. Bye. Waalaikumsalam dia. Okay. Aduh.